ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan tajuk Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istihadah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bersedia daripada maghrib tadi, masya-Allah. Juga bersama-sama terima kasih kepada staf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Fadilah Ustazah untuk kita ajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan kefahaman, Allah permudahkan segala urusan dan pemahaman kita dalam ibadah kita dan urusan agama kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkura. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan izinnya, maka saya dan semua hajah-hajah, adik-adik, akak-akak dapat bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak admin dan juga terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama dengan saya. Jadi alhamdulillah kita berselawat sekejap 3 kali dan juga kita beristighfar. Astaghfirullah Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillah wa bil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi menyambung yang tentang definisi darah. Itu hari saya dah menerangkan sedikit tentang darah haid, iaitu di mana permulaannya dikira darah haid apabila wanita itu atau perempuan itu keluar darahnya pada umur 9 tahun kamariah. Walaupun begitu, 9 tahun kamariah itu bukan tepat-tepat pada hari jadinya, orang katalah hari lahirnya 9 tahun kamariah. Dia boleh 15 hari menyampai. Contoh, 15 hari lagi dia nak dapat birthday dia, 9 tahun kamariah maknanya bulan Islam. Bulan Islam, bukan bulan atau Misi, Januari, Februari, bukan. Dia bulan Islam, iaitu Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Akhir. Sebab ada perbezaan antara Qamariyah dengan Samsiyah, maka kita bulan Islam mengikut bulan, iaitu dipanggil Qamariyah.
Lepas tu kalau kita nak puasa ke raya kan tengok anak bulan. Tetapi yang dikira tahun itu 365 itu tahun Masihi. Maka yang itu dia panggil dalam Islam Syamsiah, matahari. Jadi perbezaan antara Kamariah dengan Syamsiah setiap tahun 11 hari. Ya, 11 hari. Jadi kalau katakanlah dalam tahun Kamariah itu dia kata perempuan itu 15 hari nak mencapai birthday dia 9 tahun Kamariah, dia datang bulan. Maka itu dikira haid. Sebab dia tidak dikira tepat-tepat pada 9 Kamariah. Sebab kenapa dia kata boleh 15 sebelum? Kerana maksimum haid itu 15 hari. Ya. Jadi kalau 15 hari, maka keseluruhan yang keluar itu haid. 15, lepas tu besok kan turun lagi kepada 14. Lepas tu katalah dia datang darah itu 10 hari. Maka dia berhenti pada 5 hari lagi nak birthday dia. Maka 10 hari itu semua sekali adalah haid. Tetapi kalau dia datang katakan lebih ya, katakan 16 hari atau 17 hari nak capai. Katakan bila dia birthday dia pada 1 hari bulan contoh. Maka sebelum tu dia dah datang. Berapa hari lagi? Oh, ada 16 hari lagi. Maka hari yang 16 itu adalah darah fasad. Dikira pada besoknya hari yang kedua. Sebab hari yang kedua itu 15 hari nak sampai. Maka permulaan itu bukan haid, ya. Selepas itu haid. Itu yang kita kena tahulah. Jadi itu definisi haid yang awal. Ya. Jadi yang kedua, yang definisi yang pertama yang keluar apa semua tu daripada parat tu semua saya dah terangkan pada sesi pertemuan kita kedua lah. Jadi begitu ya yang kita kena tahu. Jadi begitu juga kadar minimum haid ini, ya hari ini kita masuk pula hukum syariat haid itu macam mana. Pertama tadi yang saya kata, kalau kanak-kanak itu umurnya 9 tahun Kamariah dan kurang 15 hari, maka dikira haid. Kalau katakan, oh dia sebulan lagi baru nak sampai kepada berapa tadi? 9 tahun Kamariah. Maka itu bukan haid. Itu dipanggil darah fasad, walaupun keluar tidak dikira haid dan kalau kering pun dia tak perlu mandi wajib. Dan dia belum dikira baligh. Macam tu. Sebab dia darah itu dia kata kemungkinan darah apa hormon ke apa, dia panggil darah tu darah fasad, darah rosak. Maka tidak dikira haid, walaupun dia keluar macam haid 10 hari ke 5 hari, dia bukan haid, dia tak perlu mandi wajib dan dia tidak lagi dikira baligh. Jadi kalau budak yang katakan sebulan lagi dia nak capai 9 tahun ataupun 20 hari lagi dia nak capai 9 tahun, maka dia datang sampai hari 20 tu sampai ke hari 16 dah berhenti. Maka pun itu bukan dikira haid. Yang dikira haid 15 hari lagi nak mencapai kepada 9 tahun. Sebab itu kena tahu. Sebab kena tahu jadi kita akan tahu kalau dia 9 hari lagi nak sampai 9 tahun, maka itu dikira haid kerana itu menandakan permulaan di baligh. Dan juga itu dia menandakan nanti dah kering dia kena mandi wajib. Macam tu. Ya. Jadi kalau tak haid, tak perlu mandi wajib dan belum baligh. Okey, yang kedua kita kena tahu haid ini ada tempoh kan tadi dah kita definisi yang itu hari. Haid ini datang pada waktu yang tertentu dengan tempoh yang tertentu. Bagi perempuan yang sihat, keluar secara semula jadi. Maka hukum yang dikirakan haid itu minimum. Dia ada tempoh minimum, dia ada tempoh maksimum. Minimum dia 24 jam. Sekurang-kurangnya itu minimum. Dan maksimum dia
15 hari 15 malam atau 360 jam. Minimum dia 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maka kena faham kat sini yang selalu orang salah faham apabila haid itu katakan dia kata maksimum dia 15 hari. Dia katakanlah dia kena istiadah. Dia keluar darah kan walaupun ada nakoknya ke ataupun berterusan sampai hari ke-16. Maksudnya lebih daripada 360 jam. Maka katalah contoh dia turun darah sehingga 370 jam. Dia kan maksimum 360 jam. Maka dia keluar darah 370 jam ke 380 jam. Ya, dia senang aja. Dia punya calculation dia. Dia ambil 360 jam haid, belin dia istiadah. Maka itu adalah satu kesilapan yang paling besar. Ini saya nak tekankan dulu. Ya. Jadi, kalau perempuan-perempuan itu darah yang mengalir melebihi 360 jam, maknanya dia dah over limit. Maka katalah 363 ke 370 ke, maka dia tidak boleh tolak maksimum 360 jam selebihnya istiadah. Tidak boleh. Jadi macam mana kaedah dia? Dia kena belajar hukum istiadah. Maka perempuan-perempuan yang darah dia mengalir melebihi 360 jam atau 15 hari 15 malam, kena balikkan cara macam mana kepada 7 hukum mustadah. Maka dalam istiadah itu, perempuan yang terkena istiadah dia panggil perempuan mustadah. Maka ada 7 hukum mustadah, maka kena salah satu dari hukum itu yang kena pada wanita itu selepas kita kaji kes dia. Nanti saya akan terangkan macam mana kes kaji kita kena record semua kan, nanti one by one lah. Jadi itu. Jadi cuma hari ini saya nak bagi tahu satu kesilapan yang amat besar apabila seseorang perempuan itu darah dia mengalir melebihi maksimum 360 darjah 360 jam atau 15 hari 15 malam, maka dia ambil maksimum 360 jam atau 15 hari 15 malam itu haid. Belinnya bakinya itu baru dikira istiadah. Salah sama sekali. Ya. Jadi bukan macam itu. Jadi itu yang maksimum. Minimum dia pula 24 jam. Dapat dengan cara kaedah pertama, perempuan itu darahnya mengalir tanpa henti. Walaupun sedikit, yang penting ada. Ataupun dia tak mengalir, kita korek dia ada dalam salur faras. Dia panggil fatrah. Nanti saya akan terangkan fatrah itu apa, nakok itu apa ya. Jadi senang cerita, dia dikira haid. Darah dia on. Sama ada keluar ataupun dalam salur. Faras. Maka cukup 24 jam non-stop. Itu dikira sebagai haid. Ataupun 24 jam itu didapati dalam beberapa hari. Sebab ada perempuan ini dia tidak hari-hari keluar darah. Mungkin hari pertama dia keluar 5 jam, 6 jam, lepas tu dia stop. Hari kedua dia keluar 10 jam ke 12 jam, lepas tu dia stop. Tak ada. Kita korek-korek dalam salur pun tak ada, nakok. Lepas tu hari ketiga dia keluar lagi. Lepas tu nanti dia ada stop. Ya. Jadi itu semua kena dicatatkan. Dapat. Katakanlah hari pertama dia keluar 5 jam. Pasal baru mula kan. Dia tak berapa. Hari kedua tu dah mula lebat. Dia keluar. Daripada katakan subuh pukul 2 pagi. Sampailah katakan 6 petang tu dalam katakan berapa 15 jam. 15 jam campur dengan 5.
20. Masih tak dapat. Masih bukan dikira haid lagi. Ya, yang? Jadi hari ketiga, dia keluar lagi, katakan 10 jam. Maka hari pertama 5 jam, hari kedua 15 jam, dah 20 jam. Hari ketiga dia keluar 10 jam. Jadi 30 jam. Maka itu dikira haid. Pasal minimum tadi 24 jam. Jadi dia dapat haid masa hari ketiga mungkin pertengahan. Sebab hari ketiga tu dia keluar 10 jam. Jadi kalau tadi dah ada 20 jam, dia cuma perlu 4 jam lagi. Ya. Jadi itu kena tahu. Jadi dalam minimum haid ni pun kena tahu, jangan silap. Maksimum haid pun kena tahu, jangan silap. Sebab ada setengah perempuan, sebab tu nanti ya wajibnya kita catat darah yang keluar kena semak. Ada setengah perempuan walaupun 5 hari. 5 hari yang dia keluar darah tetapi on off. Jadi bila dia on tu dicatat, off tak ada, on lagi catat, akhirnya yang sampai hari kelima dia dapat cuma 22 jam. Dah 5 hari dah darah keluar, 22 jam. Lepas tu berhenti terus tak ada. Sampai besok, lusa, tulat pun tak ada. Maka 22 hari, 22 jam aja darah yang keluar, walaupun 5 hari, maka 5 hari itu yang kita dah tinggal semayang, ya, yang kita assume ya itu haid, maka bukan haid, itu adalah istiadah. Maka apa yang perlu kita buat? Tak perlu mandi. Tak perlu mandi. Kita cuma cuci-cuci. Lepas itu kita kena qada 5 hari solat yang kita tinggalkan. Pasal kita fikir dia haid, rupanya dia istiadah, maka kita kena ganti. Ya? Jadi ini yang saya kata, ada setengah orang cakap kan, Ustazah, ya, saya dah menafaz Ustazah. Ya, habis, tak perlulah saya belajar, dia kata. Silap. Sebab ini fardu ain. Sampai awak dah menafaz, awak belum belajar, maka fardu ain awak tak lepas bagian pekah darah. Kenapa? Ada 2 sebab. Pertama, awak kena ajar anak tanggungan. Anak menantu kan. Nanti kena pantau dia. Kalau dia tak ada ilmu ke macam mana masa dia nifas ke apa kan. Masa dia mengandung ke apa. Satu. Ya, kita kena ajar anak kita. Walaupun terlambat, kita kena ajar. Itu tanggungjawab kita. Yang kedua, kita kena wajib belajar sebab kita jahil tentang pekah darah ini, kita tak dapat bezakan yang mana satu haid, yang mana satu istiadah. Kita takut, kita fikir haid, rupanya istiadah. Maka kita tinggal solat, berdosa. Ataupun kita tak belajar, kita assume itu bukan haid, kita kata istiadah. Ataupun kita kata itu istiadah, kita pun solat, rupanya haid, berdosa juga kita. Jadi untuk orang yang belum belajar pekah darah, dia kena apa yang? Minta ampun dengan Allah, bertobat. Cara bertobat adalah dengan bersungguh-sungguh dan kena belajar. Baru diterima tobat ni bagi orang yang jahil. Kalau orang yang jahil, dia taubat tapi dia tak nak belajar, tak diterima taubatnya. Kenapa? Sampai bila pun dia tak pandai. Jadi tak terima. Jadi kalau dia belajar, katalah ya, dia belajar, ni kita nak lihat Maha Pemurahnya Allah, Maha Pengampunnya Allah, ya, Maha Penyayangnya Allah. Katakan dalam ni dah tua-tua kan, baru nak belajar. Niat hati nak belajar, lepas tu nak check nanti adakah kita ada hutang, ya, ataupun tadi salah dalam kira. Bila salah dalam kita dah belajar, kita kena qada balik. Tiba-tiba dalam belajar, belum lagi mahir, belum kata, baru on the way belajar, Allah cabut nyawa kita. Maka, kita tadi dah taubat. Ya Allah, aku bertobat, aku jahil, aku sekarang ni, aku niat nak belajar sebab aku nak ni. Jadi macam mana tu? Dah taubat, belajar, baru belajar, dah meninggal.
Tapi kita lihat ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah juga yang ambil nyawa kita, Allah juga yang bagi hidayah kepada kita. Maka Allah akan ampunkan. Itu Nabi kata. Jadi Nabi kata orang bertobat itu Allah akan terima, dan kalau jahil dia kena belajar. Dalam belajar belum khatam dia dah meninggal, maka dia dah lepas. Dia dari segi tanggungjawab dia dah lepas. Jadi kalau besok dikira dekat pada masa pun kan ada hisap. Jadi kan kenapa macam ni? Kenapa awak ni macam ni? Ya Tuhan, saya jahil. Saya dah tobat, saya baru belajar. Belum khatam. Jadi saya masih belum faham macam mana yang saya tertinggal qada solat ke apa-apa, dah meninggal. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. InsyaAllah, kata guru saya, Allah ya dengan sifat dia tadi, dia akan mengampunkan kita. Kerana kita ada usaha. Ada usaha untuk belajar. Cuma belum sampai. Tapi kalau tobat, tak belajar, mati, tak ada tak ada tolak langsung. Ya macam tu. Jadi tahniahlah kepada yang nak belajar, mudah-mudahan Allah redha dengan kita ya yang. Jadi itu ya, itu takrif. Kita belum kenal dulu belajar takrif. Nanti baru kita akan belajar hukum. Jadi takrif haid yang pertama untuk kanak-kanak mesti menyampai umur 9 tahun qamariyah dan tidak tepat. Maknanya kurang 15 tahun nak sampai itu dah dikira haid dan dah dikira sebagai baligh. Okey. Yang kedua, haid itu adalah minimum keluarnya 24 jam sama ada dalam tempoh 1 hari 1 malam atau beberapa hari. Itu yang kita kena catat. Ya, bila waktu keluar, katakan pukul 6 sampai pukul berapa dia berhenti. Lepas tu kita akan cek nanti. Yang tu nanti saya akan ajarlah cara kaedah dia. Jadi hari ini perkenalan. Jadi maksimum dia 15 hari, 15 malam. Atau dalam jam 360 jam. Jadi itu dikira haid. Kurang daripada 24 jam, istiadah. Lebih daripada 360 jam, maka ada haid, ada istiadah. Bukan haid 15 hari, lebihnya istiadah, tidak. Akan tengok pada kes, kita akan bawa kes itu kepada salah satu daripada 7 hukum mustadah. Okey. Itu tentang haid ya. Jadi haid ini keluar mesti daripada faras wanita, ya, wanita asli, ya, dan secara semula jadi badan sehat. Dengan tempoh yang tertentu. Kalau katakan straight 2 bulan 60 hari keluar, itu bukan haid ya. Sebab ada orang kata, oh saya lepas makan pasang iodid, saya darah saya tak tos 60 hari saya haid, maka salah yang dia bukan macam tu. Jadi dia keluar dalam tempoh waktu tertentu dalam keadaan sehat dan ada tadi syarat-syaratnya. Okey, itu haid. Okey, sekarang saya nak cerita pula tentang nifas. Definisi dulu. Apakah yang dikatakan nifas? Iaitu darah perempuan juga yang keluar melalui farad selepas rahim kosong. Ingat ya, rahim kosong. Jadi maksud rahim kosong itu janin telah keluar keseluruhannya. Maka itu dikira nifas. Sama ada janin itu ya sempurna hidup, atau janin itu sempurna mati, atau janin itu tidak sempurna, ada bentuk katakan 7 bulan, 6 bulan, even though janin itu baru sebulan. Maknanya bila dah dikonfirmkan mengandung, ya, walaupun seketul darah, walaupun seketul daging, ya, maka dia keluar. Maknanya senang cakap bersalin atau keguguran. Dengan syarat rahim itu telah kosong 100%.
maka baru darah yang keluar itu dikira nifas. Jadi kalau darah ada lagi, contoh macam orang keguguran. Contoh, ya dia kata 3 bulan ke apa, dia keguguran jatuh, lepas tu kan dia kena pergi doktor. Doktor scan, oh ada lagi sebahagian. Sebahagian darah ke ketulan darah ke ketulan lagi masih ada dalam rahim. Jadi dia kata hari ini tidak boleh suci. Tak boleh dicuci ramai. Kan sekarang kadang-kadang hospital kan ramai. Jadi dia kata tak apa, boleh ditangguh. Jangan melebihi 3 hari, nanti akan menjadi racun kepada ibu. Jadi dia kata, kata dia besok petang katakan contoh datang untuk nak cuci. Jadi walaupun ya dah keguguran, separuh dah keluar, doktor mengesahkan dalam rahim kita masih ada. Tak kosong lagi. Maka darah yang keluar itu bukan nifas. Itu kena tahu yang darah yang keluar itu adalah darah, dia panggil darah tolak. Ataupun senang cakap, bahasa kasar dia, bahasa nak senang faham, darah istiadah. Sebab kena tahu nanti istiadah tu apa. Jadi darah istiadah, maka wajib solat. Ya, bukan nifas. Wajib solat, tetapi solatnya dalam keadaan orang daimul hadas. Oh, saya ada janji kan nak terangkan cara-cara berwuduk orang daimul hadas ya. Jadi tak apa. Minggu depan saya terangkan lah. Hari ini saya bagi yang ini dulu. Definisi nifas, definisi haid dan definisi istiadah. Kalau ada masa, saya terangkanlah tentang cara-cara berwuduk orang daimul hadas. Kalau tak ada masa, insya-Allah minggu depan. Ya, minggu depan saya terangkan. Jadi orang yang begini, yang rahimnya belum bersih atau kosong 100%, maka darah yang keluar tidak boleh dikira nifas. Dikira istiadah. Lepas itu katakan, kalau kata doktor besok awak datang cuci, maka dia balik rumah, ya, dia kena solat bila sampai waktunya. Walaupun darah mengalir keluar, ada kaedah macam mana nak solat. Iaitu solat dalam keadaan orang daimul hadas. InsyaAllah. Saya terangkan. Ya? InsyaAllah minggu depan. Ingatkan saya. Admin ingatkan saya. Nanti masa today Ustazah mengajar, Ustazah dah janji daimul hadas. Jadi saya terus ke daimul hadas. Kadang-kadang lupa. Maafkan saya. Okey ya. Jadi macam tu. Tu kena tahu. Sebab katakan, kenapa kata saya perlu belajar, mana tahu ada hajah-hajah yang dulu pernah keguguran. Jadi masa belum apa tadi yang dicuci, 1 hari dah tinggal solat. Pasal kita ingat dah keluar darah, maka kita ingat dah nifas. Maka sekarang dah tahu bukan kan? Maka berapa hari? 1 hari. Kita tinggal waktu 1 hari, katakan 5 solat. Maka kita dah tahu, kita qada lah sekarang. Sebab tu tadi fardu ain dia bukan kata oh saya dah tua lepas fardu ain, tidak. Walau dah tua kena belajar sebab fardu ain. Sebab macam ni lah tadi kalau kes macam ni. Jadi apabila katakan doktor cuci waktu asar dah masuk, maka kita kena solat asar dulu. Lepas tu doktor cuci katakan pukul 5.30. Ya, dah masuk asar, doktor cuci. Lepas tu, dah cuci bersih, maka darah yang keluar itu baru dikira nifas. Maka maghrib dah tak payah solat. Sebab darah yang keluar itu baru dikira nifas. Ya, yang tu kena tahu. Begitu juga, ya, kalau perempuan itu ada bersalin kembar. Ini pun sama. Dia dah bersalin, kan ada orang bersalin kembar dia tak tunggu lama. Ada orang dia bersalin kembar sampai pagi, petang baru salin. Yang kedua, dia ikut orang. Jadi kalau perempuan yang bersalin kembar, walaupun dah keluar seorang, maka darah yang keluar itu tetap tidak dikira nifas. Kerana rahimnya belum kosong. Tetapi dia ada kena mandi dulu. Sebab dia kena mandi wiladah. Sebab dia dah keluar 1, dia kena mandi wiladah. Lepas tu dia kena solat
dalam keadaan orang dari muhadas. Ya, sebab kalau yang bahasa bersalin cepat kan, katakan lat 10 minit ke dia keluar kali kedua, alhamdulillah. Kalau yang keluar lambat, maka kalau dulu kita kata oh aku tak sembahyang kan, pasal ingatkan dah nifas, maka bila keluar bersalin pagi, kembar yang belah petang baru bersalin, maka kita dah meninggalkan zuhur dan asar, maka kita kena qada solat itu selepas kita dah belajar lah. Macam tu. Ya. Jadi itu. Jadi ingat ya, nifas hanya dikira sebagai nifas apabila rahim telah kosong sepenuhnya dari janin. Itu kena ingat. Jadi kalau sebelum, jadi contoh yang saya nak bagi. Ni guru saya cakap, kita dah nak beranak dah yang, kepala budak dah nampak. Kepala budak dah nampak. Rambut lah dah nampak. Azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa itu kita kena wajib semayang. Tidak gugur semayang. Sebab nifas belum berlaku. Sebab baru nampak kepala budak. Ataupun nas baru tarik, baru kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, ataupun masuk waktu solat. Maka kita wajib solat. Tapi masa tu memang tak boleh solat lah dalam keadaan terdesak. Maka kita kena niat dalam hati, nanti bila aku dah bersih daripada nifas, aku kena qada satu solat, iaitu solat zuhur. Kerana masuknya zuhur, kita belum ada nifas. Macam tu dia punya hukum dia. Ya? Tapi kalau nurse kata doktor dah tarik budak tu sampai ujung kaki tau. Mana dah kosong sampai ujung kaki. Anak bukan kemur. Jadi kan baru masuk waktu. Maka masa tu katakan kebetulan pun dengan darah nifas keluar. Maka kita baru gugur kewajipan solat masa tu. Ya? Jadi tu yang kena tahu. Jadi ingat, jadi kadang-kadang ada setengah wanita ya masa orang panggil kembur darah. Apa masuk kembur darah, dia macam waktu nak beranak tu katakan buka satu kedua, darah keluar je tau, dia kembur darah. Orang panggil lah. Tapi itu sebenarnya mengikut syarak darah, dia panggil darah tolak. Bukan talak tu yang aku cerai kau, tak. Darah tolak itu darah tu lah dipanggil. Itu istiadah. Senang cakap, darah tu adalah darah istiadah. Maka walaupun keluar darah, kita kena solat. Cara dari muhadas, tak boleh diri duduk atas katil solat. Ya? Kena solat. Macam tu. Tidak gugur solat itu. Ya? Sama ada kalau kita dah tak mampu nak bergerak, nak berwuduk, kan, nurse pun marah, dah duduk kata orang dalam labor room tak boleh keluar, maka kita solatlah hormat waktu. Jangan tinggalkan solat tu. Apa maksud hormat waktu? Sebab dalam keadaan kita tanpa wuduk dan dalam keadaan mungkin pakaian kita tu tidak menutup aurat sepenuhnya, maka kita solat. Nama dia solat hormat waktu. Niatnya, katalah contoh solat zuhur. Aku solat fardu zuhur hormat waktu kerana Allah. Kalau tak sebut hormat waktu, haram kita solat. Kenapa haram? Sebab tak ada wuduk. Mana boleh orang semayang tanpa berwuduk? Maka hukumnya haram. Tetapi oleh kerana kita dah labor room kan, dah buka kata orang dua. Tapi ada orang kadang kan dia lambat. Buka dua, nak nunggu sampai beranak tu kadang ambil masa yang kan sampai setengah hari ke apa, melewati katakan waktu zuhur ke asar ke. Maka kita duduk je atas katil tu, kita niat solat hormat waktu. Macam tu. Ya, jadi apa niatnya tak perlu wuduk. Tapi nanti dah baik, ya, dah suci daripada nifas, kita qada. Jadi masa tu kita ingat je berapa yang kita hutang. Jadi kita solat macam biasalah, duduk atas kursi, angkat tangan, Allahu Akbar. Lepas tu tak boleh sujud, tunduk sikit rokok.
Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Lepas tu tunduk lagi sikit. Ni kita sujud subhanallah wa bihamdi. Tak payah baca 3 kali. Baca sekali cukup. Kan? Pasal kita pun dah tak berapa nak kuat. Jadi bila kita tu tak payah ambil yang wajib-wajib macam doa iftitah, tak payah. Kita solat hormat waktu, ambil yang wajib aja. Baca Fatihah, kita rukuk sujud pun baca sekali je. Sekadar kata orang tu makninah. Tapi niat tu jangan salah, ya. Niat kalau salah nanti haram sebab tak ada wudu. Saya ulang lagi, niatnya saja aku solat hormat waktu. Saja aku solat fardu zuhur. Contoh kalau zuhur. Saja aku solat fardu zuhur hormat waktu. Macam tu yang kerana Allah. Kadang-kadang ini pun berlaku kalau orang yang sakit, emergency, dia masuk red zone. Red zone pun tak boleh keluar yang dengan wire, dengan itu, dengan ini. Kadang kita nak kencing pun dia dipasangkan tu yang apa tu? Yang cocok apa tu? Canvas tu. Mak tak boleh keluar. Nak minum tak boleh, nak ambil wuduk pun tak boleh kan. Memang tak boleh. Kritikal kat situ katakan. Maka kita masih ada kesedaran. Kalau kita koma, gugur kewajipan solat, kita sedar. Maka kita tak boleh bangun. Nak kencing pun dah pakai beg, dah apa kan. Dalam tu. Jadi, sampai waktu solat, kita solat. Kita solat dalam keadaan katil tu pun tak menghadap kiblat kan. Mungkin tutup kita pun kurang sempurna kan. Jadi kita solat je. Tapi ingat, saja aku solat, katakan asar. Saja aku solat fardu asar, hormat waktu. Hormat waktu jangan lupa sebut. Nanti menjadi haram sembahyang kita. Sebab, kenapa sembahyang kita haram? Sebab tak ada wudu. Itu kena ingat. Jadi kita ingatkan, nanti bila kita dah sihat, kita kena qada balik. Kenapa? Sebab tu kadang orang tanya, Ustazah, kenapa kena solat hormat waktu? Nanti kan kena qada, kena bayar balik. Tak payah solat sudahlah. Maka itu salah. Kenapa salah? Guru saya kata, kita tak tahu yang lagi-lagi kita nak beranak ke, kita sakit teruk ke, sampai emergency red zone, tak tahu bila kita jalan. Meninggalkan dunia ini, kita tak tahu. Kalau kita tahu, tak apa. Masalahnya kita tak tahu. Takut kita tak solat, Allah ambil, direkodkan kita tak solat. Na'udzubillah. Jadi kata guru saya, kalau kita solat, lepas tu kita tak sempat sihat yang. Jadi kita tak sempat sihat, dah jalan. Maka senang cakap, dari rumah pergi hospital ada nyawa. Walaupun sakit. Dari hospital balik rumah dah tak ada nyawa. Maka solat hormat waktu itu tadi, atau saya cakap lagi sekali, Maha pemurahnya Allah, Maha rahimnya Allah, Maha baiknya Allah, dikira itu sebagai solat. Yang solat hormat waktu apabila kita tak sempat nak qada, maka itu dikira sebagai solat. Jadi kalau kita mati yang direkodkan kita tak tinggal solat. Itu yang kena tu. Cara solatnya sama semua. Cuma kalau kita dalam keadaan terlampau sakit, kita skip lah yang sunat-sunat hayat tu. Tapi kena solat macam tu. Kalau kita sihat, wajib qada. Kalau kita tak sempat sihat, dah meninggal, maka solat itu dikira sebagai kita solat. Macam tu. Ingat yang mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua menjalankan solat wa imma dalam keadaan sakit macam mana.
Sayang. Sebab itu sebenarnya, ya sayang, ada nak tanya? Ya, saya nak tanya. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam. Kita sakit, buat pembedahan besar. Lepas tu bila kita tak sedar. Jadi bila kita dah sedar, kita ada tube yang dengan botol yang isi darah untuk keluarkan darah-darah pada perusahaan. Macam mana kita punya solat Ustazah? Okey. Macam gini ya yang. Ah. Kalau masa kita tidak sedar, itu dikira gugur kewajipan solat. Okey. Ya, katakan kita koma ataupun kita kata doktor buat operate 7 jam. Melewati waktu zuhur. Katakan dia bedah kita pukul 10 yang sampai katakan waktu asar. Maka dalam waktu zuhur itu kita tak sedar. Maka bila kita tak sedar, sama ada kita tadi dibius, ditidurkan ataupun ni apa tadi koma, maka gugur kewajipan solat. Jadi kalau kita sedar, kita tak perlu qada solat zuhur. Okey. Lepas tu bila kita sedar kan, kita dalam keadaan baru lepas operate kan tak boleh gerak, tak boleh apa kan yang. Mungkin dalam keadaan bius ke apa yang kata doktor memang tak boleh gerak. Kalau gerak nanti dia kata boleh menyebabkan mudarat pasal apa ubat bius tu mesti ada kat badan. Jadi kita macam tadilah kita buat solat hormat waktu. Katakan ajar sadar tu kita tengok jam dah pukul 6.30 dah dekat maghrib. Maka Hajah ada kewajipan solat asar. Tapi kan memang baru lepas katalah habis operate pukul 6 suku katakan. Jadi Hajah baring aja, jangan gerak, tak payah ambil wudu, tak payah ambil apa. Dalam keadaan tak menghadap kiblat, tak apa. Boleh angkat tangan. Macam ini. Tak boleh angkat tangan, mulut aja. Katakan semua tak boleh. Tangan ini ada wire, tangan ini ada wire kan. Kita baring aja, tarik je badan kita, tutupkan selimut, kita cakap. Allah, mulut kita kan cakap Allah. Dalam hati niat. Aku solat fardu asar hormat waktu kerana Allah Ta'ala. Lepas tu bila sampai Allahu Akbar kita baca Fatihah, ambil je yang wajib-wajib pasal kita tak boleh nak lama sangat kan. Jadi kita baca Fatihah, bismillah sampai amin. Lepas tu kita kata Allahu Akbar. Kita bagi segenal aja kepala tunduk sikit dia. Katakan kita baring kepala kita tunduk sikit. Kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cukup satu kali. Lepas tu kita pun angkat kepala, Sami Allahu liman hamidah. Kan? Tak payah baca kuat-kuat. Baca macam kita biasa baca. Lepas tu kita dah Sami Allahu liman hamidah, kita sujud. Kita sujud, tundukkan lagi sikit kepala. Tadi kita tunduk sikit je. Rukuk kan? Bila sujud kita tunduk lebih sikit. Kita pun baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu kita pun Allahu Akbar tegak. Lepas tu kita bacalah Rabbi firli warhamni wajibuni. Lepas tu dah siap tu kita tunduk lagi Allah Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dah, lepas tu Allah Akbar. Kita baca lagi Fatihah. Macam tu. Boleh? Boleh. Tapi Ustazah, kita sekarang dah sedar. Kita dah balik rumah, kita dah berjalan. Tetapi kita berjalan, kita ada bawa botol yang berisi darah. Darah daripada luka pembedahan tu ada lagi kat kita. Boleh tu boleh. Macam boleh. mana? Ambil wudu. Darah tu kan dia kan tak keluar. Dia kan dalam tiup kan. Darah tu dalam tiup, dalam botol, ya. Dia kan tak ada meleleh dekat badan kita kan. Dia turunkan dalam botol. Tapi dia dalam botol. Itu dia panggil kan darah tu ada bersambung, dia sama hukum dia macam air kencing yang pakai pipe, yang pakai plastik ataupun berak yang pakai plastik. Maka hukumnya itu kita panggil orang yang membawa najis, dipanggil daimul hadas. Jadi sembahyang macam biasa. Tak, wuduk dia tu yang saya kata nantilah, ini dah tak dan kan, tak sempat. InsyaAllah minggu depan nanti saya admin
Bila dia cakap nanti dia akan ingatkanlah Ustazah janji ilmu hadas. Saya akan terangkan sebab ambil masa juga tu nak ngajar apa tu wuduk dan ilmu hadas. Ya. Nanti Hajah yang tanya ni jangan skip lah minggu depan. InsyaAllah kalau Allah panjangkan nyawa saya, Allah izinkan, insyaAllah minggu depan saya akan terangkan cara-cara berwuduk orang dari ilmu hadas. Boleh je? Lepas tapi solat macam biasa lah. Ya, solat macam biasa. Seberapa mampu. Kalau katakan benda tu tinggi kan ya, Hajah tak boleh nak sujud. Maka duduklah sujud atas kursi. Macam tu. Faham. Sujud tu, apa kita solat itu seberapa mampu kita. Ya. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama. Ya, jadi macam tu ya yang. Jadi itu yang kita kena faham dari segi semayang. Sebab apa? Ini termasuk orang bersalin, kadang baru lepas operate dia kan. Kalau darah haidnya tak keluar, darah nifasnya tak keluar. Jadi itu pengenalan tentang nifas. Maka kalau darah yang keluar sebelum bayi keluar, ya, maka katakan dah buka jalan 2 kan. Ada orang buka jalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas 12 terus beranak ada. Ada orang buka 2 daripada pagi sampai tengah hari. Masuk petang kan. Jadi itu bahagian masing-masing. Ada orang yang dengan darah. Ada orang yang dengan air. Kan? Ada orang yang tak ada. Darah pun tak ada, air tak ada. Cuma sekejap sakit, sekejap baik. Sekejap sakit, sekejap baik kan. Jadi itu kalau boleh kita berwuduk, kita berwuduk. Kalau tak boleh berwuduk, macam katakan dah buka 3 ke apa, dah duduk dekat labor room, mana boleh keluar, maka kita buat juga solat, iaitu solat solat hormat waktu. Ya, jangan tinggal. Takut kita bersalin meninggal. Kita dah tinggalkan solat. Maka takutlah. Ya, macam tu. Boleh ya? Jadi itu tentang nifas. Jadi nifas ini dia berbeza dengan haid. Nifas ini dia punya minimumnya 1 saat. Atau cakap Arabnya 1 lakzah. Kalau darah tu keluar lepas beranak, darah keluar setitik, maka wajib mandi. Pasal itu nifas. Dan maksimumnya 60 hari, 60 malam. Kita convert kepada jam 1440 jam. Maka lebihnya, kalau nifas nanti ada banyak hukum dia lagi sikit. Saya akan terangkan. Ya, sebab dalam haid tiada nifas. Dalam nifas boleh ada haid. Macam mana nanti saya akan terangkan. Ya. Sebab dalam nifas nanti jadi haid. Dia kadang-kadang tak semua nifas. Kadang-kadang separuh nifas, separuh haid. Ya. Jadi nanti saya akan terangkanlah insya-Allah. Jadi cuma kat sini hari ini pengenalan. Ya, macam tu. Jadi kita kena tahu. Jadi kalau nifas ini lebih daripada 1440, maka jadi istiadah. Macam tu. Jadi kalau istiadah tu macam mana? Wajib mandi. Wajib kita solat dalam keadaan dainu hadas. Jadi macam itu ya yang. Jadi itu hukum nifas berbeza dengan hukum haid. Ya, jadi cuma tadi termasuklah tadi ada lagi tambahan nifas, dia ada haid dalam nifas. Macam itu. Ya. Jadi yang ketiga, ya, yang ketiga itu istiadah. Maka istiadah ini ada 3 jenis yang dipanggil istiadah. Pertama, darah fasad. Kedua, darah tolak. Ketiga, memang darah istiadah. Jadi ada 3 darah, tapi dihukumkan sebagai istiadah. Maka apabila perempuan itu terkena istiadah, dia panggil perempuan itu mustadah. Ya. Apa maksud mustadah? Perempuan yang ditimpa istiadah. Maka macam mana kita nak menghukumkan dia? Kita kena rujuk kepada hukum syariat yang Allah dah gariskan. Ada 7 hukum berpandukan kes mereka. Sebab tu dia kena catat.
Ya, dia kena catat. Katakan saya datang satu hari bulan. Saya berhenti 5 hari bulan. Lepas itu saya tak ada nakok selama 16 hari. Lepas itu saya datang balik darah. 3 hari contoh. Jadi senang cakap Ustazah, saya awal bulan 1 hingga 5 hari bulan saya keluar darah. Lepas tu akhir bulan dalam 23 saya datang lagi 5 hari. Jadi yang 23 tu head ke tidak Ustazah? Senang cakap 1 bulan 2 kali. Ujung awal sekali, akhir sekali. Ada orang kan datang period tu sebulan sekali. Jadi ni dia kata beza dia katakan kat tengah-tengah tu cuma ada 18 hari. InsyaAllah nanti kita akan buka kes itu. Macam tu. Ya. Jadi istiadah ini dalam hukum fiqh suci. Apa maksud suci? Dia wajib solat, dia wajib puasa kalau sampai bulan Ramadan, dia boleh mengaji, dia boleh bersama dengan suami, dia boleh iktikaf dalam masjid. Cuma walaupun dia boleh iktikaf, pastikan darah istiadah dia tidak mengotori masjid. Senang cakap, orang istiadah ini macam suci. Dia boleh buat semua perkara yang diharamkan masa haid atau nifas. Kalau orang haid dan nifas, dia haram itu, haram ini kan. Haram semayang, haram iktikaf masjid, haram baca Quran, contoh. Maka orang yang istiadah ini, dia dianggap suci. Cuma ada sikit perbezaannya, dia panggil orang ini daimul hadas. Apa maksud daimul hadas? Orang yang sentiasa berhadas. Maka dia sentiasa berhadas tapi hukum syarat kata suci. Maka dia wajib solat, dia wajib puasa. Cuma cara dia taharah solat ada beza sikit. Ya, insya-Allah saya akan menerangkan minggu depan insya-Allah. Jadi itu ya istiadah. Jadi dalam istiadah ini yang ada 7 hukum yang kita kena belajar. Jadi yang saya selalu cakap kalau orang tanya, dia tak bagi detail ya. Saya kena tanya balik. Saya cakap, sedangkan hakim yang sama ada mahkamah syariah ke mahkamah sibil, dia hanya ada 2 hukum saja yang salah, kamu didapati benar, bebas. Kamu didapati salah, kena denda ke penjara ke apa. 2 yang kadang berbulan-bulan kes. Lawyer datang peguam bila datang tarik dokumen tu pakai beg tarik menunjukkan banyak berat. Alangkan macam itu yang ada peguam bela, ada peguam cara, ada saksi, ada apa. 2 je. Sedangkan hukum perempuan mustadah ni yang tak cukup 11 jari, tambah lagi 7. Jadi kalau ada orang masalah istiadah, dia tanya saya, itu adalah terjadi pada Ramadan kali ni, sampai saya mengerin yang saya tanya balik. Sebab dia tak bagi maklumat dengan lengkap. Maka bila dia tak bagi maklumat dengan lengkap, macam mana saya nak jatuhkan hukum? 7 hukum yang saya kena bagi salah satu kepada yang ada masalah istiadah berpandukan kes dia. Jadi sebab itu selepas ini datang bulan catat. Berapa hari bulan on, pukul berapa. Katakan Ustazah saya datang pada hari ini pukul 3 petang. Catat. Lepas tu Ustazah saya berhenti nakok 5 hari pada pukul 12 tengah hari. Jadi ada rekod berapa hari, berapa berhenti dia. Jadi nanti itu semua apabila kita tak tahu. Apabila kita lebih je 360 jam atau dah
katakan 370 jam, kena tengok semua catatan kita. Baru kita akan katakan hukum. Termasuk warna darah. Ya, katakan 3 hari yang pertama warna darah tu warna apa. Pekat, bau, kental apa semua. Lepas tu katalah dia nakok 2 hari. Lepas tu dia datang balik. Dia datang balik, darah yang datang balik tu warna apa. Semua ada catatan. Jadi apabila ada masalah, ditunjukkan semua catatan itu, saya tengok, bukan kata pandai. Saya tengok aja, insya-Allah saya boleh hukumkan di mana. Tapi kalau tanya berapa hari awak datang, tak tahu. Keluar darah warna apa, tak perasan. Cabut kotak terbuang. Ada ketul-ketul tak perasan. Ada bau darah tak perasan. Apa lagi nak tanya? Lepas tu keluar balik tu berapa, tak ingat. Habis ni yang tanya saya tahu istiadah, habis saya cuma ingat saya datang 1 hari bulan sampai 17 masih ada lagi. Dah 17 hari. Macam tu kan. Habis ni tahu tanya saya, tahu daripada kawan saya atas kawan saya. Kawan dia tu yang pergi kuliah saya, yang dengar online. Jadi dia ni dah orang keempat. Itu lagi masalah. Jadi kan kalau saya kan biasa ada anak-anak murid saya yang online ke offline ke, kalau dia dah tahu, dia tanya saya, insya-Allah paling lama kalau saya sibuk ngajar ke apa, saya settlekan, kata saya okey, hari ni saya ngajar pagi petang. Malam saya akan baca teliti, saya akan jawab. Tak ada masalah. Macamlah tadi, kalau kes kan, peguam bela pun, kalau anak guaman dia yang dia nak dibela, semadang tak jujur, tak cakap, tak tahu, dia pun tak ada fakta nak berdawan dengan hakim. Yang jadi sama. Jadi kena ingat, istiadah itu 7 hukum. Ya, alangkah 2 pun pening, apakan lagi 7. Jadi sebab itu data kena ada. Ya, jadi kena catat semua. Nanti insya-Allah saya akan ajar catat. Jadi cukup ya yang sampai setakat ini. Saya buka lah kalau ada pertanyaan 1 2 sebelum kita tamatkan. Insya-Allah silakan. Silakan yang kalau ada. Kalau nak terus cakap, saya okey layan. Kalau yang main type-type, tu saya minta admin bacakan. Sebab maaf saya orang tu, kalau apa yang nak baca tu kejap dah hilang kat sini. Saya tak pandai nak ambil. Dan saya ambil dengan saya terkeluar. Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, saya tutup. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Saya Lin dari Bagan Serai Perak. Ya, saya. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Saya memang mencari sangat sebab saya sekarang ni dalam keadaan premenopause. Dia beragam. Ya, saya tahu. Dia beragam. Jadi banyaklah cabaran ujian nak beribadah tu. Nak terang detail tu susah sikit Ustazah. Cuma minta tips sikit daripada Ustazah malam ni secara ringkas. Terima kasih Ustazah. Okay. Sebenarnya orang menopause ni yang dia kadang-kadang dia biol. Jadi macam ni, yang bertanya ya seberapa ingat, ambil handphone saya, boleh WhatsApp. Tahu kan handphone saya? Admin nanti boleh type kat situ. Tak tahu Ustazah. Ya? Tak tahu nombor. Saya baru kenal Ustazah malam ni. Okey, 017. Dah. 017 713 713 8587. 8587. WhatsApp ya. Ceritakan sikit data-data berapa hari. Nanti kalau tak lengkap saya akan balas balik, mintalah lagi. Ya. Jadi benda ni kalau ada masalah memang tak boleh selesai dalam ni. Lama. Ya, jadi WhatsApp saya, tulislah berapa-berapa. Ya, nanti kalau tak cukup maklumat saya akan tanya. InsyaAllah kalau saya boleh selesaikan, saya selesaikan. Okey. Boleh ya? Baik Ustazah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain yang? Satu Ada. lagi saya buka. Saya nak tanya ni Ustazah. Silakan. Saya datang
bulan tu lama sangat sampai saya tak dapat nak solat. Berapa Teringin lama nak tu yang? solat memang dah lama. Yelah, berapa lama tu? Masa tu berapa bulan lupa lah pula Ustazah. Tak apa, macam ni. Awak tadi dah dengarkan handphone saya kan? Nanti awak ingat-ingatkan balik. Awak tulis. Katakan dari hari sekian sampai... Tapi kena kira lah yang ya. Jangan awak kasih tak kira, suruh saya kira dan penat. Macam ni, katakan awak ingat, okey, saya Ustazah datang daripada 1 hari bulan hingga, katalah contoh 9 hari bulan. Buat kurungan 9 hari. Macam tu. Ataupun saya mula daripada 5 hari bulan sehingga 12 hari bulan. Kan kalau tulis je macam tu saya kena kira kan. Jadi awak kira lah. Kalau 5 sampai 12 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Awak buat kurungan 7 hari. Macam tu. Lepas tu berhenti. Tak ada darah keluar. Katakan daripada 13 sampai 14. Awak buat kurungan 3 hari. Ya? Totalkannya yang boleh. Nanti saya tengokkan. Boleh? Boleh. Sebab kadang kalau masalah macam tu, dia tak boleh nak jawab kat sini panjang. Nanti saya tanya, awak tanya. Saya tanya, awak tanya. Lagi dengan lupa. Ingatkan dulu. Nanti tanya. Sebab macam tu, dia macam saya kata ya, ada orang, dia kata dia 30 hari non-stop. 30 hari lah dia kata hit. Ada setengah anak murid saya 4 bulan yang dia datang, dia darah dia ngalih, maka 4 bulan dia kata hit, dia tak semayang. Sebenarnya bukan begitu. Ya. Jadi silakan. Jadi admin, kita tutup boleh? Boleh Ustazah. Kita tutup ya. InsyaAllah sebab dah malam, dah dekat-dekat nak pukul 10.30 itu kan, masing-masing pun dah penat, kita nak rehat insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dengan surah Al-An. Siapa-siapa yang ada masalah, ya, tadi saya pun dah bagi nombor handphone, ya. Jadi bolehlah dituliskan berapa hari, nanti saya cuba selesaikan untuk shortcut untuk kita nak qada solat, untuk kita nak solat insya-Allah. Ya, sebab kalau nak tunggu sampai habis ni berapa bulan kan, jadi yang tu tak settle. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi saya ke lapangan, saya akan tolong selesaikan. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-An. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan malam ini ya Allah malam yang barakah bagi kami. Ya Allah, jadikanlah segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat pada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah, perpisahan yang Engkau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Tasbih Ustazah.